dalam majelis bersama rakyat dan penduduk serta penuntut negara Brunei Darussalam di Mesir ini yang berlangsung pada 5 Februari 2013. Kepada dulu Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memurniakan titah menyifatkan habis kita para pelajar yang sedang menjalani pengajian di sini sebagai model terbaik berasaskan titah baginda calak atau acuan keilmuan habis kita ialah agama samawi yang paling tinggi lagi suci, yaitu tidak lain tidak bukan agama Islam. Saya secara pribadi menyifatkan titah ini adalah 100% benar. Karena Islamlah saja yang boleh membentuk watak, membentuk syakhsiah, membentuk karakter, membentuk personality yang sempurna. Bukan saja sempurna tetapi juga hebat. Jadi barang siapa yang ada padanya sifat-sifat ini, watak ini, karakter ini, personality ini yang baik dan hebat itu, maka dialah yang berhak dicontohi atau diikut. Dialah model yang terbaik itu. Melihat kepada betapa pentingnya contoh atau teladan itulah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat awal-awal lagi kepada kita umat Islam dengan memberitahu siapakah role model umat Islam. Siapa dia? Firman-Nya dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tafsirnya, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah model ikutan yang baik. Allah tidak berfirman misalnya laqad kana lakum fi rasulillahi khatibun mahirun. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah seorang pemidatu yang mahir. Tidak. Atau Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi alimun nihrir. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah seorang yang paling berilmu, yang luas ilmu. Tidak. Tetapi Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Diminta kita supaya menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh, karena baginda adalah model terbaik dalam apa saja perkara. Allah sebut ini tepat-tepat.
Allah tekan benar-benar perkara ini. Uswatun hasanah. Khusus Allah menyebut Rasulullah itu adalah uswah, contoh, ikutan. Apa rahsianya ini? Kalau orang belajar ilmu tafsir dan ilmu falsafah, ia akan gali rahsianya. Apa rahsianya ini? Rupa-rupanya Allah memang sudah tahu. Memang Allah tahu. Dalam pada dia ada menyebut itu pun, dia sudah sebut itu pun, masih saja ada lagi juga orang Islam sendiri yang turut mencari-cari uswah yang lain, mencari-cari contoh tauladan yang lain, ikutan yang lain. Ini kenyataan. Berapa ramai orang Islam masih berpaling, masih menoleh ke barat untuk memilih orang barat sebagai ikutan, atau berpaling ke timur untuk mencari, memilih ikutan dari orang timur. Malah juga orang Islam ada yang lebih lancar dan lebih kerap menyebut nama-nama besar orang barat atau orang timur dari dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak perkara macam ini? Ada, berjurit. Berlaku ini. Bukan tidak berlaku. Ia berlaku kepada semua peringkat orang. Berlaku kepada ahli-ahli politik, berlaku kepada ahli-ahli ekonomi, berlaku kepada ahli-ahli akademik, berlaku kepada ahli-ahli sastra, kepada ahli fikir, malah kepada pelajar, kepada penuntut dan belia, serta juga kanak-kanak. Mereka seperti saja tidak mahu mengindahkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka karena itulah apabila mereka terpesona dengan konsep demokrasi orang barat atau tertarik dengan demokrasi orang timur, mereka langsung tidak nampak konsep kesaksamaan atau keadilan dalam Islam. Karena mereka itu tidak pernah mengenali atau jauh sekali mendalami peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka indah terlintas untuk mengenali Nabi, seperti terpapar dalam riwayat ini. Misalnya, saya bawakan satu riwayat untuk menunjukkan contoh orang tidak terlintas yang Nabi adalah satu contoh paling unggul, paling hebat dalam perkara kesaksamaan atau keadilan
atau yang disebut dalam istilah modern dalam perkara demokrasi. Apa dia riwayat itu? Mari kita amati. Suatu ketika apabila sampai waktu makan tengah hari, Nabi pada masa itu bersama-sama dengan beberapa orang sahabat sedang di hadapan mereka sudah tersedia seekor kambing. Parut lapar, waktu makan tengah hari sudah tiba, kambing pun sudah ada, tapi masih lagi ketambat, belum lagi ditumbangkan, belum disembelih. Berkata seorang daripada mereka, "Ana alayya dabhuha." Biar saya menyembelihnya. Atas sayalah tanggung jawab untuk menyembelihnya. Seorang di antara sahabat berkata. Berkata pula seorang yang lain, "Wa ana alayya salkhuha." Saya pula berkewajiban melapahnya, menyiangnya, mengarat-ngaratnya. Berkata pula orang ketiga, "Wa ana alayya tabkhuha." Dan saya pula berkewajiban memasaknya. Masing-masing dengan kerajaan. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Wa ana alayya jam'ul hatab." Dan saya pula berkewajiban mengumpulkan kayu api untuk memasak. Ya salam. Nabi pun turut campur untuk merusak kambing. Nabi mengumpulkan kayu api. Mendengar ini spontan para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, nawaddu an na'mala litastariha anta atajma'ul hatab." Wahai Rasulullah, kami mahu biar kami saja yang membuatnya. Adapun Tuhan istirahatlah saja. Adakah patut bagi Tuhan mengumpulkan kayu api? Itu reaksi para sahabat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mahu turut campur sama mengerjakan kambing untuk makan tengah hari. Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas reaksi para sahabat ini? Adakah baginda mahu membatalkan keputusannya untuk mengumpulkan kayu api? Atau apa sabdanya? Mari kita perhatikan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ajlisu wa antum ta'malun. Inna Allah yakrahu min 'abdihi ay yakuna mutamayyizan ala ikhwanih. Demi Allah, saya tidak akan duduk diam sedang kamu bekerja. Sesungguhnya Allah itu benci kepada hambanya yang membedakan diri dari kawan-kawannya.
Ini contoh, saudara, ini contoh. Ini dia tauladan. Ini dia uswah. Ini dia qudwah. Mana ada contoh? Mana ada tauladan? Mana ada uswah? Dan mana ada qudwah yang lebih tinggi daripada ini? Boleh cabar, tidak ada. Jadi di mana rasionalnya kita mahu mencari contoh yang lain dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana rasionalnya kita mahu mencari ikutan lain dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kerja mengarut. Kalau hendak cari contoh yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan cari. Jangan cari dalam mana-mana fahaman. Jangan cari dalam mana-mana ideologi. Tetapi cari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari ia dalam Islam. Ada di sana. Ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu satu contoh. Coba kita perhatikan pula satu lagi riwayat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz Ridwanullah alaih, sebaik-baik sahaja beliau itu menduduki kursi khilafah, apa kerja yang mula-mula sekali dilakukan oleh beliau? Nah, ini satu kerja luar biasa lagi. Tetapi orientasinya Islam. Memang banyak yang dalam Islam itu luar biasa. Luar biasanya itu bukan jelek, tetapi cantik. Kelakuan ahli-ahli surga juga kadang-kadang kelihatan luar biasa. Sebaik-baik sahaja Umar bin Abdul Aziz menduduki kursi khilafah, beliau perlu membuat sesuatu lebih awal dari kerja-kerja yang lain. Apa dia? Istri beliau bernama Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah adalah adik-beradik kepada penyandang-penyandang jawatan Khalifah Al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Orang hebat ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkahwin dengan Fatimah, bapa ayahanda Fatimah, Khalifah Abdul Malik, menghadiahkan kepada Fatimah
sepasang baju yang bertetahkan intan berlian. Baju hebat, hadiah dari khalifah, seorang khalifah kepada anaknya yang kini menjadi istri kepada Umar bin Abdul Aziz. Masa itu Umar bin Abdul Aziz orang biasa lagi. Ya maklum saja, putri khalifah mendapat hadiah sepasang baju yang bertetahkan intan permata. Apabila Umar bin Abdul Aziz ditabalkan menjadi khalifah, kerja yang mula-mula sekali dilakukannya ialah memanggil istrinya Fatimah dan berkata, "Ya Fatimah, aina thawbul ladzi ahdahu laki abuki?" Wahai Fatimah, mana dia baju yang dihadiahkan kepadamu oleh ayahandamu itu? Mana dia? Bertanya Fatimah balik, "Limada ya Amirul Mukminin?" Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Untuk apa Tuhan tanyakan itu? Berkata Umar, "Li'adha'ahu fi baiti malil muslimin." Karena saya akan menaruhnya ke dalam rumah perbendaharaan harta orang-orang Islam. Itulah makanya saya tanya, mana dia baju itu? Mendengar itu, Fatimah terdiam, tidak berkata apa-apa. Fatimah membisu 1000 bahasa. Melihat Fatimah diam, Umar berkata selanjutnya, "Ya Fatimah, ikhtari baini wa baina thawb. Imma ana wa imma thawbuki." Wahai Fatimah, engkau boleh pilih di antara aku dan baju itu. Sama ada engkau memilihku atau engkau memilih bajumu itu. Dalam makna Umar sekarang memberi kata dua kepada Fatimah istrinya. Sama ada memilihnya atau memilih baju. Kalau memilih baju tidak mau bagi, pahamlah kita. Penyelesaian, Fatimah akan diceraikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Begitu sekali saudara. Pasal baju punya pasal. Tapi kita nak lihat kehebatan orang di sini. Mendengar ini, mendengar kata dua Umar bin Abdul Aziz, Fatimah berkata, "Bal akhtaruka ya Amirul Mukminin." Bahkan saya memilih Tuan wahai Amirul Mukminin, bukan baju. Maka baju yang bertatahkan intan permata itu pun berpindah ke Baitul Mal orang-orang Islam.
Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah selama 30 bulan sahaja. Bukan 30 tahun, tetapi 30 bulan sahaja. Pendek masa pemerintahan khalifah yang hebat ini. Dia wafat digantikan pula oleh Yazid bin Abdul Malik, adik beradik kepada Fatimah, istrinya tadi. Yazid memanggil Fatimah dan berkata, "Ya Fatimah, a'aruddu laki ath-thawb alladhi akhadahu minki Umar wa wada'ahu fi baiti malil muslimin?" Wahai Fatimah, adakah aku akan balikkan semula kepadamu baju yang telah diambil oleh Umar daripadamu dan diletakkannya dalam perbendaharaan harta orang-orang Islam? Satu tawaran daripada khalifah baru. Mau kau, wahai Fatimah, aku balikkan semula baju yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz daripadamu kepadamu semula? Mau kau? Kuasa sekarang di tangan Yazid, bukan Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz telah pun kembali menyahut panggilan ilahi. Sekarang kuasa di tangan saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Apa engkau mau, wahai Fatimah, aku balikkan semula baju itu kepadamu? Apa jawab Fatimah? Apa jawab Fatimah? Menjawab Fatimah, "Ya Yazid, la. Wallahi la. Ya Yazid, la. Wallahi la. Ardihi wa huwa hayyun wa aghdhabu wa huwa mayyitun." Wahai Yazid, tidak. Demi Allah, tidak. Aku menyukakan Umar bin Abdul Aziz semasa dia hidup, dan tiba-tiba aku juga akan menyebabkannya marah ketika dia sudah menjadi mayat. Tidak. Tidak. Apa begitu, saudara? Ini dia qudwah tertinggi. Ini dia uswah tertinggi yang diambil daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditiru daripada Nabi dan daripada Islam. Fatimah tidak ambil dari demokratiyah, Fatimah tidak ambil dari syuyu'iyah, tetapi Fatimah ambil daripada Islam. Islam adalah menghormati guru, walaupun guru itu sudah tiada. Guru itu tidak mesti di sekolah, tidak mesti di bilik kuliah, tidak mesti. Guru juga boleh ada di rumah. Ibu bapa guru, suami guru, dan guru yang bernama Maha Guru pula ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini caranya kita menilai Islam. Ini caranya kita menilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai
uswah. Buat apa kita mau kemana-mana? Buat apa mau pusing ke barat? Cari pemimpin di sana. Inilah idola saya. Buat apa pusing ke timur? Cari pemimpin di sana. Inilah idola saya. Tidak payah. Idola kita sudah ada. Allah Ta'ala tentukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tinggal saja saudara. Tinggal saja kita ini mesti ada sikap. Mesti ada pendirian. Tinggal saja mesti ada ini. Uswah sudah ada, qudwah sudah ada. Tinggal saja siapa kita? Mana sikap kita? Mana pendirian kita? Kamu penuntut, kata Lee Kuan Yew. Kamu pergi ke ujung dunia. Kamu bukan untuk ubah budaya. Kamu hanya untuk mengambil ilmu semata-mata. Ambil ilmu, bukan ubah budaya. Ini masalah sikap. Jadi betapa kita orang Islam, betapa kita penuntut Islam yang bercontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita kenapa kita lekas rubuh? Anak Lee Kuan Yew tidak rubuh. Siapa kita dengan anak Lee Kuan Yew? Dia bukan orang Islam, kita orang Islam. Model kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Model mereka siapa? Mana ada disebut oleh kitab-kitab? Ini dia. Dalam perkara ini, kalau anda silat dalam titah ke bawah duli 2 hari yang lepas, Baginda menekankan, walaupun tidak menyebut sikap seperti yang saya sebut ini, tetapi makna yang tersirat itu juga. Kita diminta, penuntut diminta konsisten dengan pahaman Brunei Darussalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan terpengaruh cepat-cepat, lakas-lakas terpengaruh dengan ulama-ulama internet. Titah Baginda. Satu istilah yang mengejutkan. Ulama-ulama internet. Kita akan tukar ulama-ulama muktabar dengan ulama-ulama internet. Cantik istilah itu. Cukup hebat, cukup kuat. Istilah yang dititahkan oleh Baginda Sultan. Di Brunei bukan indah ada orang mau kacau daun. Brunei ada orang mau kacau daun. Tetapi alhamdulillah Brunei kita ni ia ada satu senjata ajaib
satu perisai ajaib untuk menyangga orang-orang kacau daun. Kalau di tempat lain tidak ada. Contoh di negara jiran kita ini tidak ada. Walaupun agama Islam dalam perlembagaan habis dia jadi agama rasmi, betul. Tetapi tidak boleh jadi senjata ajaib untuk menolak orang-orang mau kacau daun. Sebab itu di negeri jiran Syiah boleh berkembang, mana boleh kena apa-apa. Sebab Syiah juga mendakwah dia Islam. Hatta Qadiani boleh bergerak, sebab Qadiani juga mendakwa dia Islam. Madam nama Islam, selama nama Islam, perlembagaan menyebut Islam. Hatta Bahai boleh bergerak, sebab Bahai juga mengaku dia Islam. Tetapi Brunei tidak. Brunei alhamdulillah, Allah Ta'ala punya kerajaan. Saya mencari macam mana orang mencipta perlembagaan negeri Brunei, dia teringat perkara ini. Apa dia yang jadi senjata kita, yang jadi perisai kita untuk menolak orang-orang yang mau kacau daun? Ialah agama rasmi bagi Brunei Darussalam ialah agama Islam aliran ahli sunnah wal jamaah. Ini dia. Orang lain ahli sunnah wal jamaah tidak terdapat. Hanya Brunei saja yang terdapat. Jadi selama bukan ahli sunnah wal jamaah mau turut bergerak di Brunei Darussalam, kita tidak benarkan. Berasaskan perlembagaan kita Brunei Darussalam ialah agama Islam, agama rasmi aliran ahli sunnah wal jamaah. Di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, sorry, tidak boleh. Nampak itu. Jadi habis kita semua ni, inilah tonggak-tonggak masa depan Brunei Darussalam untuk mempertahankan perlembagaan ini. Jangan biarkan ia diubah semacam ini. Anu lain kalau akan berubah, kita ini berapa peduli. Tapi anu semacam ini, jangan ia diubah. Jangan hilangkan aliran ahli sunnah wal jamaah dan mazhab syafi'i, insyaAllah. Habis kita perlu tahu ini. Karena orang ini tahu. Bila tahu ini kunci. Itu saja barangkali yang saya dapat sampaikan kepada bis kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.